Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali kita ke video yang kedua Video yang kedua sambungan daripada video tadi. Cikgu, kenapa video kedua cikgu terus jadi hitam pula ni, tak nampak muka? Saya saja sebab video pertama tadi saya memang unlisted kan supaya tak ada orang boleh jumpa, special untuk anda saja. So video yang kedua ini saya saja nak tengok feedback. So saya akan publikkan supaya korang boleh cari walaupun tak ingat password kan, tak ingat password pada laman web, tapi anda masih boleh cari video ini, search di YouTube lah. So sebab tu saya buat separuh lagi untuk anda boleh cari di YouTube. Separuh lagi yang tadi, kalau korang tak ingat password lepas ni, memang korang tak akan boleh tengok dah. Korang cari search kat YouTube takkan jumpa. Itulah kehebatan saya. So kali ni saya akan cuba publikkan untuk anda. Lepas tu saya hitamkan muka saya sebab saya tak nak kehansoman saya digila-gilai. Saya rahsiakan wajah saya. So bahaya sekarang ni bila orang kenal kita nanti datang rumah minta sign lah. Tak pasal jadi artis lah. Tak nak lah. Pencapaian saya sangat baik dalam YouTube Okey, daripada awal kita PDPRI tu saya buat account, daripada awal bulan 3 itu kan, sampai sekarang saya dah mengumpul 80 lebih subscribers. 80 lebih saja. Alah, hai. Stres betul lah. So saya tak ada target apa-apa pun. Saya saja nak suka-suka. Paksa korang suruh like, subscribe pun nyampah jugalah sekali. Tapi kalau korang subscribe baguslah. Saya saja je, saya bukan nak apa pun. Nak dapat 1000 memang tak Jangan risau. Okey, saja je. Okey. So, sekarang ini kita akan teruskan ke perbincangan soalan yang ketiga dan keempat. Okey. So, boleh tengok di belakang Di belakang. Okey. Soalan yang ketiga. 3A. Berikan tindakan yang perlu diambil oleh orang ramai sekiranya kejadian gempa bumi berlaku. Di Malaysia ada tak gempa bumi? Tak ada tak pernah berlaku lagi di Malaysia. Tapi di jiran-jiran kita ada, terutama sekali Indonesia lah. Indonesia banyak berlakunya gempa bumi. Dan kalau kita dengar juga di Jepun juga banyak berlakunya kejadian gempa bumi ini Okay, so kita cuba bayangkan kita berada di tempat mereka untuk menjawab soalan ini. So, berikan tindakan yang perlu diambil. Apa kita kena buat bila berlakunya gempa bumi? Sebelum anda menjawab, jangan lupa tulis nombor soalan dahulu. Soalan 3A, tulis nombor soalan. Soalan 3A. Okay. Sebelum kita menjawab, yang ni saya dapat jawapan pelbagai korang punya imajinasi ni memang suka saya baca. Saya sampai teragak-agak nak bagi markah antaranya kan, bila berlakunya gempa bumi, kita hendaklah sembunyi di bawah meja. Sembunyi di bawah meja. Okey, tak apa. Kita hendaklah mengelak daripada runtuhan bangunan-bangunan. Nampak macam superhero. Nampak bangunan tu nak jatuh kan. Elak! Elak! Kan? Dan pelbagai lagi lah jawapannya. Kita jangan bergerak ke mana-mana. Kita tak faham lah macam mana kan. Tapi tak apalah. Mana yang saya boleh cuba bagi markah itu, kita bagi markah lah. Okay. So, kalau untuk sini 4 markah. So, kita biasanya perlukan fakta dan huraian. Juga fakta lagi 1 dan huraian lagi 1. So, cukup 4 markah. Seeloknya 4 markah ini 4 ayat lah. 1 ayat fakta, titik dulu, relax. 1 ayat huraian, relax. 1 ayat fakta yang kedua, relax. Dan 1 ayat huraian yang kedua, relax lah. Okay. Nak dapat markah kan, relax. Okay. So, kita mula menjawab. Tindakan yang perlu diambil oleh orang ramai sekira kejadian gempa bumi berlaku. Yang pertama, apa kita kena buat? Yang pertama adalah meninggalkan tempat kejadian dengan segera. Kita kena tinggalkan tempat itu. Kalau kita berada dalam bangunan, keluar, tinggalkan tempat itu. Okey, kita kena cari tempat yang memang ditetapkan. Biasanya kawasan-kawasan yang mengalami gempa bumi ini, mereka dah ada pelan ataupun tempat yang mereka
yakin tempat itu selamat untuk berkumpul. Sama macam kalau di sekolah kita, kebakaran. Bila berlaku kebakaran, kita dah ada plan kan. Okey, kalau berlaku kebakaran, kita kena berlari. Kelas ni turun ikut tangga ini. Kelas ini turun ikut tangga ini. Dan berkumpul di mana? Semua berkumpul di padang. So, dia memang ada tempat yang ditetapkan, tempat yang selamat, yang difikirkan memang selamat. Sebab itu, kita perlu mengikut langkah-langkah ini, meninggalkan tempat kejadian dengan segera. Itu yang perlu kita buat. Huraikan lebih detail. Orang ramai hendaklah menuju ke tempat lebih selamat, terutama apabila diminta berbuat demikian. Pergi ke tempat lebih selamat. Jangan pula kita ada kat luar rumah. Berlaku gempa bumi, kita lari masuk dalam rumah. Itu bukan tempat yang selamat. Ingat, pergi ke tempat yang lebih selamat. Cari tempat yang lebih selamat. Okey? Itu adalah apa yang perlu dilakukan yang pertama. Yang kedua, tindakan yang perlu diambil oleh orang ramai sekiranya kejadian gempa bumi berlaku. Yang kedua adalah mematuhi segala arahan dan nasihat pihak berkuasa. Pihak berkuasa akan memberi arahan dia. Bila berlaku apa-apa bencana, pihak berkuasa akan pantas turun membantu. Dan arahan mereka kita perlu ikut. Jangan memandai-mandai. Okey? Huraiannya adalah orang ramai hendaklah memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa dalam memastikan keselamatan semua pihak terjaga. Kalau kita tak ikut arahan pihak berkuasa, kita mungkin mengancam nyawa kita. Kita mungkin mengancam nyawa ahli keluarga kita. Kita mungkin mengancam nyawa orang sekeliling kita. So, kita perlu ikut arahan yang ditetapkan. Mereka dah kaji dah sebelum memberi arahan. Mereka lebih tahu. Kita kena ikut arahan pihak berkuasa. So, itu adalah jawapan yang terbaik. Yang saya baca, kebanyakan jawapannya memang mengarut dan memerlukan jasa baik sangat-sangat untuk bagi markah. Oh, so, saya baca, kadang-kadang 5 kali baca nak bagi markah. Terkebil-kebil. Nak bagi markah ke tak nak? Bagi markah tak nak. Last kali saya berhenti solat hajat dulu. Allah. Solat istiqarah dulu. Allah. Minta petunjuk nak bagi markah ke tak. Sampai macam tu. Oh, melampau Okey, tapi jawapan patut kata bahagian C ini budi bicara sepenuhnya lah sebenarnya. Okey. Bila dah selesai soalan 3A, terus ke soalan 3B. Okey, tulis soalan 3B. Okey, kata kunci yang keempat adalah semangat. SEMANGAT. Okey, tak muat soalan 3B. Saya kena guna kertas yang lain. Okey, soalan 3B, huraikan kesan utama daripada kejadian gempa bumi. Kesan ni, bila berlaku je gempa bumi, apa yang berlaku selepas itu? Mesti ada benda yang berlaku selepas itu. Macam kita banjir. Bila banjir, apa yang berlaku selepas itu? Rumah kita kotor, kerosakan rumah kita, pokok-pokok. Kesan lah tu. So, bila gempa bumi berlaku, apa yang akan berlaku selepas itu? Huraikan. Bila huraikan, 6 markah. Fakta huraian contoh. Fakta huraian contoh. Fikirlah ayat macam mana jadi dapat benda ini. Dapat markah penuh. Mula menjawab soalan kesan utama daripada kejadian gempa bumi. Yang pertama adalah kesan Kesan utama yang pertama adalah mengorbankan nyawa manusia dan haiwan ternakan. Semua tahu bila berlakunya gempa bumi, berapa ramai orang akan mati dan berapa ramai haiwan-haiwan ternakan juga akan mati. Okey, tu biasa berlaku. Bila gempa bumi memang benda itu memang akan berlaku. Okey, huraikan. Ramai penduduk dan juga haiwan peliharaan terkorban akibat gempa bumi, terutama disebabkan dihempap runtuhan bangunan. Runtuhan bangunan. Orang tu dia bela kambing. Dia buat sangkar kambing. Tapi bila gempa bumi sangkarnya jatuh menghempap binatang-binatang itu dan berapa banyak binatang yang memang mati disebabkan runtuhan-runtuhan itu. So, benda itu berlaku. Sebagai contoh,
Antara haiwan ternakan yang terkorban akibat gempa bumi adalah seperti ayam, lembu dan kambing. Haiwan-haiwan ternakan banyak yang terkorban. Okey, so 3 markah. Perenggan kedua, fakta yang kedua, kesan utama dari kejadian gempa bumi yang kedua adalah memusnahkan kemudahan awam. Kemudahan awam apa, cikgu? Memusnahkan kemudahan awam itu adalah faktanya. Huraikan apa itu kemudahan awam, terutamanya bangunan. Bangunan yang disediakan untuk kegunaan awam, jaringan pengangkutan, jalan raya ke jalan kereta api ke, apa saja jaringan pengangkutan pun akan rosak. Bekalan air dan elektrik. Bekalan air elektrik juga akan terputus disebabkan oleh gempa bumi. Akan mengakibatkan kerosakan teruk akan mengalami kerosakan teruk akibat gempa bumi. Semua ini akan efek pada kita. Lepas gempa bumi, kita tak boleh nak expect kembali adanya elektrik, kembali buka paip keluarnya air. Mungkin benda-benda itu tidak berlaku dan terpaksa mengambil masa untuk diperbaiki. So, itu adalah kesan-kesan daripada gempa bumi. Sebagai contoh, negara Indonesia. Nama negara Indonesia kerap menerima kejadian gempa bumi dan menyebabkan kerosakan terhadap kemudahan awam juga tinggi. Indonesia, contohnya di Indonesia lah, memang banyak menerima gempa bumi dan kerosakan pada kemudahan awam mereka juga tinggi. Okey, so saya screenshot untuk salin jawapan. Walaupun muka saya tak nampak. Okey, sini. Gitu Okey, stop sekejap dan salin. Okey, dalam buku nota. Okey, jelas Okey, saya teruskan ke soalan yang terakhir, soalan yang keempat. Saya ulang. Cikgu, saya jawab soalan 1, soalan 2, soalan 3 saja, cikgu. Soalan 4 saya tak jawab pun. Nak kena salin juga ke, cikgu? Salin. Tak kira salin ini adalah salah satu pembelajaran. Salin. Tak ada, siap. Buka sekolah nanti, siap. Okey. So, soalan 4. Tulis nombor soalan. Soalan 4A. Bagaimanakah kepelbagaian bentuk muka bumi membawa kesejahteraan kepada penduduk dan negara? Yang ini boleh dikatakan majoriti salah. Kalau saya ni betul-betul ikut skema jawapan, tak ada seorang pun dapat markah. Mungkin anda tak faham soalan ataupun tak tahu lah. Okey, bagaimanakah kepelbagaian bentuk muka bumi membawa kesejahteraan? Bagaimana? Macam mana? Kepelbagaian bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi ada berapa? Ada 4. Tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut, saliran. Ada 4 itu. Bagaimanakah 4 bentuk muka bumi ini boleh membawa kesejahteraan kepada penduduk dan negara? Penduduk jadi sejahtera disebabkan oleh 4 benda ini, 4 bentuk muka bumi ini. Macam mana? Tu soalannya. So, kita perlu menjawab kepelbagaian bentuk muka bumi membawa kesejahteraan kepada penduduk dan negara. Yang pertama adalah dengan mewujudkan sumber pendapatan kepada penduduk. Daripada bentuk muka bumi 4 tadi ini boleh memberikan sumber pendapatan kepada penduduk. So, penduduk akan jadi sejahtera. Faham tak? Daripada 4 bentuk muka bumi tadi, dia memberikan sumber pendapatan. So, penduduk akan sejahtera. Negara akan sejahtera. Huraikan macam mana? Sumber pendapatan ini dapat dijana dengan menggunakan kelebihan bentuk muka bumi sebagai kawasan pelancongan dan kawasan pertanian. Kawasan tanah tinggi, kita jadikan kawasan pertanian dan juga pelancongan. So, akan memberi pendapatan kepada negara dan juga kawasan tersebut. Sejahtera tak? Sejahtera. Itu maksudnya. Okey, so fakta huraian 2 markah. 2 markah lagi, cikgu.
Fikirkan fakta yang kedua. Apa lagi yang membawa kesejahteraan? Kepelbagaian bentuk muka bumi membawa kesejahteraan kepada penduduk dan negara. Yang kedua adalah dengan mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk. Bentuk muka bumi, tanah pamah. Tak ada guna tanah pamah saja. Tapi bila ada tanah pamah dan boleh memberi pekerjaan kepada penduduk, itu namanya, ada nyamuk pula. Itu namanya memberi kesejahteraan kepada penduduk dan negara. Macam mana cikgu nak bagi nak bagi peluang pekerjaan? Huraiannya, melalui kepelbagaian bentuk muka bumi ini, pelbagai peluang pekerjaan dapat diwujudkan, terutama dalam bidang perindustrian dan pertanian. Tanah pamah, bina kilang. Bila bina kilang, banyak pekerjaan dapat, sejahtera rakyat, sejahtera negara. Tanah pamah, dibuat bercucuk tanam, tanam padi dan sebagainya, dapat pekerjaan, sejahterakan rakyat, sejahteranya negara. Tak ada masalah, betul? So 4 markah di situ. So kata kunci yang kelima adalah wira, W-I-R-A. Okay, so soalan 4A saya dah selesaikan. Jarak 1 baris ataupun 2 baris, tulis soalan 4B. Saya guna yang lain. Okey. So soalan 4B, huraikan kepentingan kawasan nyamuk. Kawasan nyamuk benda pula. Huraikan kepentingan kawasan tanah tinggi di Malaysia. Yang ni terang-terang dalam buku teks ada. Siapa yang membaca, ramai yang boleh jawab. Tapi ramai juga yang pusing-pusing, entah ke mana hilangnya, menyampah betul lah. Tapi ramai yang baca. Bila saya baca jawapan anda, ramai yang membaca sebenarnya. So ramai yang dapat markah penuh kat sini. So huraikan 6 markah fakta huraian contoh, fakta huraian contoh. So saya boleh teruskan tulis nombor soalan. Okey, kepentingan kawasan tanah tinggi di Malaysia yang pertama adalah, dia terus keluar dua-dua, malas betul. Adalah sebagai kawasan pelancongan. Dalam buku teks terang-terang kan, kawasan tanah tinggi boleh dijadikan kawasan pelancongan. So, huraiannya, tanah tinggi di Malaysia mempunyai pemandangan yang menarik. Confirm lah kita pergi tempat tanah tinggi kan, nampak kan pemandangannya menarik, suhu yang nyaman. Tak sama macam tempat kita. Kan, dia di sana kawasan sejuk, suhunya sangat nyaman, menjadikannya sesuai untuk aktiviti pelancongan. 2 markah, huraian dan fakta. Contoh, cari nama. Nama apa contohnya? Sebagai contoh, antara kawasan pelancongan tanah tinggi di Malaysia adalah seperti Cameron Highland dan Bukit Fraser. Contoh cantik, 3 markah. Boleh? So, kita teruskan. Takkan nak 3 markah aja. Skor 6 markah. So, kepentingan kawasan tanah tinggi di Malaysia yang kedua adalah sebagai kawasan pertanian. Cikgu, kawasan tanah tinggi pertanian, cikgu? Ya. Pertanian apa? Huraikan. Pelbagai tanaman hawa sederhana. Pelbagai tanaman hawa sederhana dapat ditanam di kawasan tanah tinggi untuk dijadikan hasil tanaman buat penduduk. Ditanam hawa sederhana banyak. Apa itu? Okey, sebagai contoh nama. Nama apa? Sebagai contoh, antara tanaman yang ditanam di kawasan tanah tinggi adalah seperti strawberry, teh dan pelbagai jenis sayur-sayuran. Semua itu ditanam di kawasan tanah tinggi. So, anda dapat 6 markah penuh. Marvelous. Okay, so saya cuba alihkan diri saya supaya anda boleh menyalin jawapannya. So, kita sekarang ni baru 19 minit. Okay, so anda boleh stop sekejap dan salin. Macam saya bagi tahu kenapa kita pelik-pelik ada kata kunci semua kan. So saya berterima kasih kepada saya rasa lebih 3-4 orang juga yang PM saya yang mencadangkan minggu lepas
mencadangkan agar saya tak naikkan lagi nama kehadiran. So anda tahu kan, selepas habisnya video kedua ini, apa anda perlu buat? Isi kehadiran. 20 minit sebelum tamatnya kelas kita, saya nak anda isi kehadiran. Dan bukan isi kehadiran macam biasa, anda tahu macam mana kena masukkan kata kunci. Minggu lepas kantoi, berapa ramai orang yang selama ni hadir. Minggu lepas sebelum cuti tak dapat hadir. Lepas tu PM saya, cikgu, kenapa saya tak jumpa kata kunci ni? Cikgu salah ke? Oh, saya pula salah, dia cakap. Saya jawab macam yang kita janjikan. Saya jawab mudah, iaitu tak tahu. Kalau awak ikut step saya daripada awal sampai akhir, ada jawapannya. Saya jawab mudah. Tapi rupanya saya naikkan nama kehadiran kan. Okey, yang berjaya isi kehadiran nama ni. Rupanya bila saya naikkan nama, orang tu tadi di PM. Di PM kawan dia ni, aku tak jumpa kata kunci ni. Apa kata kunci ni? Member dah serba salah. Alamak, takkan tak nak bagi tahu. Nampak tak? So saya dah cakap, siapa yang bagi tahu kata kunci berdosa. Dia pun serba salah, member dia minta. So dia pun pilih, tak apalah, dia berdosa, bagi tahu juga. Alah, dia rela pilih berdosa. Tapi sebab tu saya dah tukar, saya tak akan naikkan. Kenapa muka saya makin menghilang? Okey, ada balik. Saya ingatkan saya dah hilang ke mana dah. Okey. So, persoalannya sekarang, saya takkan naikkan dah nama kehadiran. So, lepas ini, selagi tak habis waktu kelas kita, kalau ada member tanya korang, aku tak dapatlah kata kunci ni, terlepas lah. Apa jawapan dia? Korang jawab, aku pun tak berjaya lah isi lagi kehadiran. Jawab gitu je. Tak berdosa. Sebab itu menipu untuk kebaikan. Ya ke? Boleh ke? Tapi tak apalah kan. Bukannya nak menipu, tapi kita tak boleh membantu orang buat salah. Itu adalah satu perkara yang sangat salah. Kita tahu member kita merompak, kita bersubahat dengan dia, tak bagi tahu orang, tak bagi tahu polis tanya pun kita jawab tak tahu. Kita salah sebab kita tahu dia memang jahat. Kita jangan bantu buat benda yang jahat. Okey, tapi kalau macam ni, saya dah cakap dah. Saya nak dia dengar, apa salahnya kalau dia dengar video saya? Daripada awal sampai akhir, tak ada salah pun. Saya membebel pun dengar je lah masalahnya. Tak ada lagi yang mati pun dengar saya membebel. Kan? Orang lain boleh dengar, dia tak nak dengar. Tiba-tiba terus tanya member je, apa kata kunci Lepas ni jangan bagi tahu. So, kalau dia tanya, cakap, tak tahulah, aku pun salah ni, tak tahulah. Jawab gitu je. Okay, dia tak tahu pun korang dah berjaya hantar kat saya kehadiran. So jawab gitu je, tak tahulah. Aku pun tak berjaya lagi ni, tengah cuba lagi ni. Tengah cari-cari juga ni. Jawab gitu je. Bila dah cukup je masa, habis je waktu, saya pun keluarkan kehadiran. Masa tu saya dah tak terima dah kalau ada lagi nak isi lepas tu. So anda selamat daripada dapat dosa. Saya juga tahu siapa yang betul-betul belajar dan siapa yang main-main belajar. Jelas Okey, bebelan saya sampai 23 minit dah. Okey, so kata kunci yang terakhir hari ini, kata kunci ke-6 adalah warisan. W-A-R-I-S-A-N. So, dengan itu saya tamatkan kelas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri kelas kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bye-bye.